flashback balik lesson kita minggu lepas iaitu vektor dalam satah Cartez. Okey, so macam mana kita nak mewakilkan vektor dan menentukan magnitude vektor dalam satah Cartez. Magnitude ni nilai, okey. So vektor yang bermagnitude 1 unit dan selari dengan paksi X dipanggil vektor I. Okey, ini ialah vektor I. 1 unit ni macam ialah satu kotak ni lah. Okey, selari dengan paksi X maksudnya dia garisan melintang. Kita panggil dia vektor I. Okay. Dan kalau kita nilaikan vektor I tu dalam bentuk laju dia jadi macam ni lah 1, 0 dan magnitude nilai vektor I ialah 1 sebab 1 unit kan, so nilai dia 1. Manakala vektor yang bermagnitude 1 unit dan selari dengan paksi Y dipanggil vektor J. Okay. So selari dengan paksi Y ialah garisan menegak dikenali sebagai vektor J. Okay, jika kita nilaikan vektor J dalam bentuk lajur, dia akan jadi 0, 1. Kenapa 0, 1? Sebab hanya vektor J ni dia sini X. X-nya 0, koordinat Y sahaja ada nilai. Okay, untuk vektor I pula, koordinat X-nya 1, koordinat Y-nya 0. Okay, sebab dia bergerak berselari dengan paksi X. Dan dia punya magnitude ialah 1. Sama satu kotak 1. Okey, katakanlah koordinat titik B kita kata dia ialah XY. Koordinat kedudukan dia. Jadi vektor kedudukan bagi titik B relatif kepada titik O ialah OB. Okey, so vektor dia ni dari asalan ni O, kita akan wakilkan dia dengan vektor OB ya. O kepada B. O titik mula, B titik akhir. Dan OB boleh ditulis sebagai gabungan vektor I dan J iaitu Xi tambah Yj. Okey, kenapa boleh wakilkan sebagai Xi dengan J? Sebab okey. 1, 2, 3. Okey. X tu 3 lah sebenarnya. Ni Xi. Kemudian dia buat ke atas 1, 2, 3, 4. 4J sepatutnya. Tapi secara amnya kita tulis Yj lah. Tapi kalau kita ikut betul-betul dia ialah 3I tambah 4J. Okey, ke kanan dia positif. Ke kiri dia negatif. Okey, kalau yang menegak ni ke atas dia positif, ke bawah dia akan jadi nilai negatif. Okey, dan dia juga boleh ditulis dalam bentuk vektor lajur iaitu XY. Kalau dalam kes ni maksudnya OB ni kita boleh tulis nilai dia sahaja. Ambil saja 3, 4. Okey, jadi tulis macam ni 3, 4. Bentuk laju, ambil nilai sahaja. Magnitude. Magnitude lah nilai OB ni kita akan buat teorem Pythagoras. Buat hypotenuse. Ambil nilai unit dia berapa, sini kiraan dia X. 3 lah kat sini. Yang ni 4. So buat je teorem Pythagoras. 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Kira-kira 9 tambah 4, 16, 25 dapat 5. Maksudnya magnitude dia 5 lah. OB ni nilai dia 5. Okey. Tengok contoh 13. Diberi titik A 1, 2, B negatif 4, 5, C 8, negatif 3, D negatif 7, negatif 4 dan O ialah asalan pada satah Cartez. So inilah koordinat masing-masing ya. Koordinat A, B, C, D. Ungkapkan vektor-vektor OA, OB, OC, OD. Jadi titik mula dia semua asalan. Asalan, 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 asalan. Maka bila titik mula dia asalan, koordinat 1, 2 ni kita boleh ungkapkan dia dalam bentuk XY dan XI tambah YJ. Sama je nilai yang kita akan ambil. Kedudukan koordinat dengan bentuk laju yang kita tulis sama. Sama juga dengan dalam bentuk IJ. Okey, macam kalau contoh tengok A ni, koordinat dia 1, 2, maka dalam bentuk laju kita tulis juga 1, 2. Dalam bentuk IJ kita tulis 1I tambah 2J. Nombor yang sama. Kalau B negatif 4, 5, dalam bentuk laju tulis juga negatif 4, 5. Tapi dalam bentuk IJ kita akan tulis negatif 4I tambah 5J. Sama juga C dengan D. Dan kes yang sama ni, maksudnya maksud cikgu, koordinat dengan lajur dan IJ ni sama jika dia bermula dari asalan. Okey, barulah situasi begini berlaku. Okey, kalau ada soalan terus tanya lah. Buka je mic. Okey, tengok soalan 1. Diberi vektor U, vektor lajur dia lah negatif 1, 4 dan vektor V ialah 3, negatif 4. Cari nilai, okey nampak tak ni? Ni maksudnya magnitude.
2U tolak V. Dia suruh kita cari nilai 2U tolak V. So, U negatif 1, 4, V 3 negatif 4. Bila 2U tolak V, maksudnya 2 darabkan dengan vektor U, tolakkan dengan vektor V. So, bila 2 darab dengan vektor U, maksudnya 2 darab negatif 1 dan 2 darab 4. Dapatlah negatif 2, 8. Tolak, kita akan tolak macam biasa. Negatif 2 tolak 3 dengan 8 tolak negatif 4. Dapatlah negatif 5, 12. Ini barulah 2U tolak V. Dia nak magnitude. Okay, simbol ni lah dia nak magnitude. Kita buat teorem Pythagoras. Bila sebut magnitude, macam kat atas ni. Bila sebut magnitude, maksudnya buat teorem Pythagoras macam nak cari hypotenuse. Okay. So, simbol magnitude ialah modulus. Dalam vektor, simbol magnitude ni ialah modulus ni. So, kira dia punya negatif 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2, dapatlah magnitude 2U tolak V sama dengan 13. Okey. So, untuk perbincangan tugasan dalam GC minggu lepas, soalan pertama, diberi OAB ialah sebuah segitiga bersudut tegak dengan sudut AOB ialah 90 darjah. Jadi, jika cikgu lukis, ibaratnya inilah AOB lah. Sini 90 darjah. OA ialah 4I tambah 2J. Okay, ini ialah 4I tambah 2J OA. Dan OB ialah negatif 3I tambah 6J. Okay, ini lakaran sahaja. Okay. Cari luas segitiga AOB. Okay, bila nak luas, kita tahu formula luas ialah 1/2 kali tapak kali tinggi. Maksudnya 1/2 kali OB kali OA. Untuk OB kita ada vektor. Untuk OA pun kita ada vektor. Boleh tak kita cari nilai OB tu? Boleh tak kita cari nilai OA? Okey, bila sebut nilai maksudnya magnitude. Jadi bila kita nak masukkan dalam formula luas segitiga, OB tu maksudnya kita nak tahu magnitude OB berapa. Jadi jika kita diberi vektor nak tukar kepada magnitude, kita hanya buat apa? Kita akan buat teorem Pythagoras. So, negatif 3, ambil negatif 3 kuasa 2 tambahkan dengan 6 kuasa 2. Okey. Kita akan dapat berapa ni? 9 tambah 3, 6. 45. Okey. Kalau kita nak pecahkan square root 45 ni akan jadi point-point. So, biar je jawapan kita dalam square root 45. OA pula. 4I tambah 2J. Maksudnya ambil nilai dia saja. 4 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 square root. Kita akan dapat set 20. Okey. So, masukkan dalam formula ni. 1/2 darab OB ialah set 45 darab OA ialah set 20. Yang ni tekan kalkulator nanti kita akan dapat 15. Okey. Ada nak tanya? Tak ada. Okey, A. Dia beri A ni ada vektor ni sebenarnya. Dia beri vektor A ialah negatif 2I tambah HJ. Cari nilai-nilai bagi H dengan keadaan magnitude A ialah 20. So, kita carilah magnitude A. Okay, magnitude A guna yang negatif 2I tambah HJ ni. So, dia akan jadi berapa? Cari magnitude A. Nak tulis apa ni? Anis. Anis ada?
Fatimatun? Ya, ada orang tak ni? Buat teorem Pythagoras. Okey, apa nilai dia? Teorem Pythagoras tu ni ambil nilai mana? Untuk nilai negatif 2i tambah HJ tu, apa nilai ambil? Nak kena ambil negatif 2i kuasa 2 ke ambil negatif 2 kuasa 2 je? Negatif 2 kuasa 2. Untuk buat teorem Pythagoras ni, kita abaikan i dengan j tu. Okey, kita akan ambil negatif 2 kuasa 2 tambahkan dengan h kuasa 2. Kemudian jadi square root. Ni. Yang ni ialah magnitude A yang kita kira daripada IJ. Dan kita juga telah diberi iaitu magnitude A ni dia ialah set 20. So kita samakan dengan set 20. Okay. So bila kiri dan kanan ada set, dia boleh abaikan masing-masing. Maka kita kembanglah negatif 2 kuasa 2, 4. Tambah H kuasa 2 sama dengan 20. Pindahkan 4 ke kanan jadi 20 tolak 4, 16. So H kuasa 2 pindah jadi square root 16. Kena ada plus minus sebab kuasa 2 pindah ke kanan. So dapatlah H sama dengan tambah plus minus 4. Okay. Seterusnya, untuk soalan yang ketiga, diberi OP vektor dia 3i tambah KJ dan OQ ialah 4J. Jika OP dan OQ ialah dua sisi bagi suatu rhombus, cari nilai-nilai bagi K. Okey, bila dia kata OP dan OQ ialah dua sisi bagi suatu rhombus, apakah yang dia nak ingin sampaikan kat sini? Dia nak bagi tahu apa? Sisi OP dengan OQ tu apa? Rhombus tahu kan bentuk rhombus ialah macam ni. Semua sisi rhombus ni sama. So kat sini dia nak nyatakan bahawa OP dan OQ magnitude dia sama. Okey, magnitude OP sama dengan magnitude OQ. Okey, so kita akan kira magnitude OP. OP 3i tambah KJ. So ambil saja 3 kuasa 2 tambah K kuasa 2 square root sama dengan OQ 4J. So kalau 4J ambil sahaja 4 kuasa 2 square root. Okay, so kiri kanan ada square root, kita boleh cancel. Kita boleh abaikan. So selesaikan dalam dia 3 kuasa 2 jadi 9 tambah K kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2 16. Okay, bawa 9 ke kanan. 16 tolak 9 jadi 7. So, K ialah kuasa 2 pindah sana jadi plus minus square root 7. Okay. Selepas itu kita nak masuk memerihalkan dan menentukan vektor unit dalam arah suatu vektor. Okay, katakanlah kita ada vektor R dan vektor dia ialah Xi tambah Yj. Okay, katakanlah kita ada, Allah. Nampak tak? Okay. Nampak. Dia telah cikgu tertekan. Katakanlah kita ada satu vektor. Vektor ni vektor R. Dan dia punya kedudukan dia ialah Xi tambah Yj pada satah kartes. So vektor unit ni maksudnya dia nak tahu vektor bagi satu unit vektor R ni. Vektor R ni dia panjang. So vektor unit nak tahu, kamu tahu vektor unit nilai dia 1. Kan? Kita belajar kat atas tadi yang I. Sekejap cikgu buat naik atas balik. Vektor I ni bermagnitude 1 unit. Jadi vektor unit bermaksud kita nak tahu vektor tu dalam, kita nak tahu nilai vektor tu dalam keadaan 1 unit dia. Jadi vektor ni kita kena tahu dia punya panjang dulu, kena tahu magnitude dia. So magnitude kita tahu kita guna teorem Pythagoras. Jadi
magnitude untuk R ni, kalau kita nak kira dia ialah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 square root. Okay. Ni ialah panjang dia. So, kita nak tahu satu bahagian daripada panjang ni, formula dia akan jadi 1 per dengan magnitude tu, satu bahagian daripada nilai panjang dia, dengan kedudukan dia iaitu Xi tambah Yj. Jadi ni ialah maksudnya satu bahagian daripada panjang vektor Xi tambah Yj. Jadi bila kita simplify persamaan ini, kita akan dapat macam ni lah. 1 darab dengan Xi tambah Yj jadi Xi tambah Yj perkan dengan dia punya magnitude. Itu maksud vektor unit. Okay. So, tengok contoh 15. Kita ada titik A, cari vektor unit dalam arah vektor OA. So, maksudnya kat sini, kita ada vektor OA, kita nak tahu satu unit, satu bahagian sahaja dari magnitude OA tu. Jadi, kita ungkapkan jawapan dalam bentuk komponen I dan J. Okey, kalau guna komponen I dan J, kita akan guna macam ni lah, macam formula kat atas ni, iaitu kedudukan CA ni. Kedudukan A kita tahu 4, 3 maksudnya 4I tambah 3J kedudukan dia. Perkan dengan dia punya magnitude. So magnitude ni ialah ambil 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 square root dapat 5. Jadi masukkan dalam formula vektor unit iaitu kedudukan A perkan dengan magnitude-nya. Oh, dan penting untuk kamu tahu bahawa cara nak tulis vektor unit, cara dia ialah vektor R. Vektor yang kita nak cari vektor unit tu dalam arah R. So vektor R buat macam topi sikit kat atas tu. Itu maksudnya simbol vektor unit. Okay. Tengok macam A ni. Vektor unit dalam arah A. Cara tulis dia ialah vektor A buat topi kat atas. Okay. Bagaimana pula nak tulis dalam bentuk laju? Okay. Cara nak tulis dalam bentuk laju. Bezanya ialah kalau IJ ada perkataan IJ tapi dalam bentuk laju tak payah tulis IJ, ambil je nilai 4, 3 dan susun dia menegak macam ni. Okey. Dan tadi cikgu kata kat sini, ingat ada cikgu kata vektor unit lah 1 per dengan dia punya magnitude. So magnitude dia 5, jadi kena letak 1 per 5 daripada kedudukan A iaitu 4, 3. Dan dalam vektor unit ni kita boleh selesaikan. Kita boleh masukkan 1 per 5 darab 4 dan 1 per 5 darab 3. Dapat macam ni. Juga boleh buat dalam bentuk perpuluhan. Okey setakat ni? Okey cikgu. Okey. Tengok contoh 16. Diberi negatif 1 per 3i tambah kj ialah vektor unit. Cari nilai K. Bila dia kata suatu vektor tu ialah vektor unit, maksudnya magnitude dia ialah 1. Ingat vektor unit magnitude dia 1. So bila kita kira magnitude vektor ni, kita akan samakan dia dengan 1 sebab vektor ini ialah vektor unit. So magnitude guna formula teorem Pythagoras iaitu negatif 1 per 3 kuasa 2 tambah K kuasa 2 square root samakan dengan 1. Kemudian kamu solve lah macam biasa. Pindah-pindahkan sahaja dan jangan lupa kuasa 2 pindah ke kanan jadi square root kena ada plus minus. Okay, so 8 per 9 dia ialah 0.9428. Okay, kita nak sambung perbincangan tugasan nombor 4. Okay, panjang vektor U ialah 13 unit. Okay, katakanlah kita ada satu vektor U. Panjang dia 13 unit. Maksudnya magnitude vektor U tu. Vektor U tu nilai dia, magnitude dia ialah 13. Okey. Dan arah dia bertentangan dengan vektor negatif 3i tambah 2j. Kita ada satu lagi vektor. Arah bertentangan dengan vektor U. Dan dia punya vektor ialah negatif 3i tambah 2j. Okey. Jadi, kita nak solve dekat U ni sebab kita nak cari vektor U. Maka, kena bagi arah kena pusing ni.
Negatif 3i tambah 2j, kita kena lawan, kena buat arah bertentangan supaya dia selari dengan vektor u. Jadi kalau kita nak ubah arah dia, dia akan jadi apa kalau cikgu ubah arah? Apa perubahan dekat vektor ni? Ni vektor lama. So kalau cikgu ubah, apa yang berubah? Cepatlah. Asal dia negatif 3i. Asal dia negatif 3i tambah 2j. Tapi tu arah yang belah sana. Tapi cikgu nak ubah arah dia. So apa perubahan berlaku dekat vektor ni? Kita memang boleh ubah arah dia kan. Tapi ada berlaku perubahan dekat vektor dia. Apa dia? Positif. Kita kena terbalikkan simbol dia kan. Maksudnya negatif 3i akan jadi positif 3i. Positif 2j akan jadi negatif 2j. Tu je. Okay, so bila dah berubah arah, vektor yang selari dengan vektor u tu ialah 3i tolak 2j. Okay. Bila sebut selari, kita kena ingat balik persamaan dua vektor yang selari ialah, okay, kata vektor u, kita ada u sini. U dia selari dengan vektor 3i tolak 2j tu dia kena ada satu pemalar. Ni ialah persamaan ataupun perhubungan antara dua vektor yang selari macam ni. Okay, kamu ingat tak? Previous lesson lah yang dia tulis AB sama dengan KBC. Inilah yang cikgu buat kat sini ni. Iaitu vektor U sama dengan K pemalar dia 3I tolak 2J. Okay, kenapa kita boleh buat macam ni? Sebab dia selari. Okay, sekarang ni vektor U tu, cikgu sambung kat sini. Bila cikgu expand, vektor U kita ialah kembangkan jadi 3KI tolak 2KJ. Okay. Dan kita ada maklumat ni. Magnitude U sama dengan 13. Jadi kita carilah magnitude yang 3K dengan 2K ni. Dia akan jadi 3K kuasa 2 tambah negatif 2K kuasa 2 square root. Okay. Yang ni dia akan jadi 9K kuasa 2 tambah 4K kuasa 2 square root. Okay. Sekarang ni ialah dia punya magnitude vektor U yang kita kira daripada 3KI tolak 2KJ, tapi kita telah diberi bahawa dia ialah sama dengan 13. So samakan sahaja dengan 13. Okay, square root pindah dekat 13 jadi kuasa 2. Jadi 9K kuasa 2 tambah 9K tambah 4K ni boleh selesaikan kan? Dia akan jadi 13K ni. Okay, 13K kuasa 2 sama dengan square root ni. Square root ni pindah sini jadi kuasa 2. So 13 kuasa 2 adalah 169. Okay, kita nak cari K ni, nak cari K. So pindah 13 sana jadi bahagi, dapat 13 balik. So K ialah punca kuasa 2, 13. Okay, jadi cari vektor U, masukkan nilai K tu dalam persamaan ini. Okay, so U ialah 3 square root 13I tolak 2 square root 13J. Okay, selesai yang tu. Seterusnya nombor 5. Kita ada vektor P 3I tambah KJ. Dan apa maksud ni? Ni vektor P. Ni apa dia? Nampak tak? P, vektor P ada tanda atas ni. Maksudnya dia simbol apa? Kelas.
Simbol apa tu? Afi. Simbol apa ni? Ni. Yang jadi topi ni. Ada orang tak ni? Unit. Vektor unit. Oh. Dia ialah yang dibagi vektor unit P ya. Vektor unit P ialah 1/5 3i tambah kj. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi K. So kita ada vektor unit bagi vektor P. Dan kita ada vektor P. Jadi kita akan cari vektor unit dekat vektor P ni, kita akan samakan dengan vektor unit P yang diberi oleh soalan. Okey. Jadi vektor unit P ni dia ialah, ataupun kita tengok magnitude dia pun lagi mudah nah. Sebab tengok untuk ni macam cikgu explain tadi, cikgu tengok flashback balik ke atas. Okey. Vektor unit yang ni ialah kedudukan vektor itu kan, xi tambah yj. Tapi kat depan ni ialah 1/magnitude vektor itu. Jadi nampak tak susunan soalan kita ni? Ni. 1/5 3i tambah kj. 3i tambah kj ni dia sama dengan 3i tambah kj ni dia sama dengan sini. Betul lah sebab ni lah kedudukan. Yang ni pun kedudukan. So 1/5. 5 ni lah magnitude bagi vektor P. So kita kira fokus dekat magnitude je lah nah. Okay, jadi magnitude P ni kalau kita kira dia ambil 3 kuasa 2 tambah K kuasa 2. Square root ini samakan dengan 5. Jadi buat je lah cara kerja tu. 9 tambah K kuasa 2. Square root pindah jadi square. So 25. So K kuasa 2 sama dengan 25 tolak 9 ialah 16. K ialah plus minus 4 nah. Sebab kuasa 2 pindah jadi punca kuasa 2 16 jadi 4. Okey. Itu soalan nombor 5. Ada nak tanya setakat ni? Okey, yang ke-6. Diberi 5i tambah kj per dengan cert 74 ialah satu vektor unit. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi K. Okey. Jadi ini kalau dalam formula IJ, sini ialah dia punya kedudukan. Kan, kedudukan vektor itu dia bahagi dengan magnitude dia. So cert 74 ni, magnitude ni pun dikira daripada dia ambil nilai kedudukan pada vektor itu. Maksudnya 5 dengan K ni kita buat teorem Pythagoras, kita equalkan, dia akan dapat sama dengan square root 74. So kita buat kerja working macam tu. Iaitu 5 kuasa 2 tambah K kuasa 2 square root. Ni lah cara kita kira magnitude vektor itu. Samakan dengan, masukkan dalam cert 70. Samakan dengan cert 74. Sebab formula vektor unit memang disusun macam ni. Magnitude tu dekat bawah. So kiri dan kanan cert boleh abaikan cert itu. Selesaikan. Sama dengan 74. So 25 pindah. So 74 tolak 25 ialah 49. So K ialah plus minus 7. Kuasa 2 pindah jadi punca kuasa 2 kan. Dapat 7. Okey, yang ke-7. Diberi, ni simbol vektor unit. Sama dengan 1 tolak HI tolak 3/5J. Ni adalah vektor unit. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi H. Jadi, kat sini diasingkan penyebut ni. Penyebut 5 ni diletak dekat 3/5 bawah J saja, dia tak letak dekat I. So kita nak bagi nampak dia, kita bagi dia dua-dua belah ni, I dan J ni perkan dengan 5. Okey, jadi ni vektor unit dia, maksudnya 1 tolak H I ni dia per 1. Tolak dengan 3/5J. Kita nak samakan penyebut dia, kita darab 5. Sini pun kita darab dengan 5.
Jadi dia akan jadi 5, 1 tolak H, I tolak 3J per 5. Sini baru kita nampak bahawa vektor V ni kedudukan dia. Perkan dengan ni magnitude V tu, vektor V tu. Okay. Lepas tu dia nak suruh cari nilai-nilai yang mungkin bagi H. So step dia akan sama macam soalan nombor 6. Kita cari magnitude melalui kedudukan dulu. So kedudukan dia 5 kurungan 1 tolak H ni, bila kita expand dia jadi 5 tolak 5H. Okay, kita cari magnitude dia. Magnitude modulus. Iaitu 5 tolak 5H. Hak ni kuasa 2. Tolak dengan ambil negatif. Tambah. Tambah dengan modulus kan. Negatif 3 sebab ni teorem Pythagoras. Square root kan. Ni kita nak kira magnitude daripada kedudukan vektor V. Dan kita akan equalkan dengan nilai magnitude yang ada pada vektor unit. Sebab pada vektor unit, penyebut ni ialah dia punya magnitude. So samalah nilai kedua-dua ni. Kira daripada kedudukan pun akan sama dengan 5. Jadi kita fokus kat sini, kita cari H. Okay, so square root pindah ke dekat 5, dia jadi 25. 5 tolak 5H square ni expand macam biasalah ya. So kamu akan dapat 25 tolak 25H tolak 25H plus 25H square tambah 9 tolak dengan 25. Tolak dengan 25 sama dengan 25. Okay, sebab kuasa square root ni cikgu pindah ke kanan jadi square. So 5 kuasa 2, 25. Okay, yang ni kita akan selesaikan dapatkan general form. So general form ni bila kamu dah pindah, kita akan dapat 25H kuasa 2 tolak 50H tambah 9 sama dengan 0. Okay, tekan kalkulator EQN, kamu akan dapat H kamu 9 per 5. Ada lagi H ialah 1 per 5. Okay, tak selesai lagi ni, kena buat pemfaktoran kurungan. So pemfaktoran ni, ingat penyebut ni letak di bawah, di tepi H. So 5H. And then 9 ni kalau dia positif, dalam kurungan kena negatif. Satu lagi pun sama. Ambil penyebut 5 ni, letak tepi H. 5H. 1 ni kalau dia positif, dia jadi negatif. Terbalik simbolnya. Okay. Cuba expand balik. Betul tak pemfaktoran kita ni? 5H darab 5H akan dapat 25H kuasa 2. Sama tak dengan atas ni? Yes, sama. Kalau sama maksudnya okey. Kalau tak sama maksudnya kamu punya general form ke atas ni kena simplify. Okay, kena simplify. Kalau tak simplify, tak ada markah lah. Dia jadi pemfaktoran ni salah. Okay. So, selesailah soalan nombor 7. Okey, nombor 8. Diberi bahawa vektor X HK ni dia bagi vektor laju Y, vektor Y ialah negatif KH. Jika vektor unit dalam arah 2X ialah 2 per 3 HK, cari nilai magnitude Cari nilai magnitude bagi 3Y. Okey. So X ialah HK, Y ialah negatif KH. Bila dia kata 2X, maksudnya kalau dia bagi 2X, maksudnya 2 vektor X kita iaitu HK. Okay. So benda ni, dia bagi vektor unit dalam arah 2X ialah 2 per 3 HK. Kita cari dulu vektor unit guna nilai yang kita ada ni. 2 HK ni. So kalau kita buat vektor unit, dia akan jadi 2 HK perkan dengan, ni kedudukan dia. Ni kedudukan. Dalam vektor unit, pengangka kita ialah kedudukan. Penyebut kita ialah magnitude. So magnitude ni kena darab masuklah 2H dengan 2K. So buat teorem Pythagoras guna 2H dan 2K tu. Dia akan jadi 2H kuasa 2 tambah 2K
kuasa 2 both square root. Ini vektor unit yang kita kira daripada 2HK. Vektor unit ni dia akan sama dengan vektor unit yang soalan bagi sebab dua-dua ialah vektor unit dalam arah 2x. Yang ni vektor unit dalam arah 2x yang soalan bagi. Yang ni vektor unit dalam arah 2x yang kita kira. So samakan. 2/3 HK. Okey. Apa yang sama kat sini? HK dan HK kan? Yang sama dan 2 pun sama. Maksudnya 2 HK ni dia akan sama dengan yang ni. Okey. Jadi magnitude tu dia akan sama dengan 3. So kita fokus keluarkan persamaan tu. Iaitu set 2H kuasa 2 ialah 4H kuasa 2 tambah 2K kuasa 2 ialah 4K kuasa 2. Yang ni samakan dengan 3. Okey, lepas tu square root pindah jadi square dekat 3, 9 lah. 4H kuasa 2 tambah 4K kuasa 2 sama dengan 9. Maka 4 ni kalau kita boleh faktor macam ni. Okey, lepas tu pindah 4 ke kanan. Silap. Awak kuasa 2 ni duduk kat luar pula. Dia kena duduk kat dalam. Okey, sama dengan 9/4. Okey, tinggal dulu nilai ni kat sini. Sebab nak selesai tak boleh kan? Nak cari H ke, nak cari K ke, tak tahu lagi. Hold on dulu. Kita dah settle kat sini, vektor unit. Now kita nak sambung cari nilai bagi magnitude 3Y. Ingat, magnitude mesti teorem Pythagoras. 3Y. Kita ada Y kat sini. So 3Y ialah 3 kali vektor Y. 3 kali vektor Y. Negatif K dengan H. Iaitu negatif 3K dan 3H. Dia nak magnitude. So kena buat teorem Pythagoras. Negatif 3K dengan 3H ni kena buat teorem Pythagoras. Iaitu negatif 3K kuasa 2 tambah 3H kuasa 2 square root. Okey, mari kita selesaikan. Sebab dia nak tahu magnitude ni lah. Magnitude 3Y ni kan. Okey, yang ni kita akan dapat 9K kuasa 2 tambah dengan 9H kuasa 2 square root. Okey. 9 boleh faktor. K kuasa 2 tambah H kuasa 2 square root. Okey. Nampak tak? Cikgu ni asyik buat letak kuasa 2 kat luar kurungan. Salah lah. Dia kena kat dalam. Okey. K kuasa 2 tambah H kuasa 2 ni kita dah ada nilai dia kat sini yang kita cari tadi. Iaitu 9/4. Masukkan. Square root 9/4. Okey. Selesaikan ini ialah 81/4 square root. So selesaikanlah. Square root 81/4 ialah 9/2. Okey. Ada soalan setakat ini untuk satah kartes. IJ dengan vektor lajur, mengenai magnitude, mengenai vektor unit. Ada nak tanya tak? Ada nak tanya tak? Ada orang tak ni? Tak ada cikgu. Okey. Belum menyaut lah. Alright. So, settle hak ni. Kita nak pergi kepada subtopik sepatutnya kita belajar hari ni. Melaksanakan operasi aritmetik ke atas 2 atau lebih vektor. Senang sahaja. Okey. Pertama sekali, macam mana kita nak buat penambahan 2 atau lebih vektor. So, cara dia tambah macam biasa nah. Vektor A tambah B. Katakanlah vektor A kita lah A1, A2. Vektor B kita B1, B2. So, bila dia nak suruh tambah, kena tambah atas tambah atas. A1 tambah B1. Bawah tambah bawah. A2 tambah B2. Tapi ni dalam vektor lajur. Kalau dalam ditulis dalam IJ, maksudnya I tambah I. Ni tengok ni. I tambah I. AI tambahkan dengan BI. J tambah J. AJ tambah BJ. Dapat jawapan. Okay, mari tengok contoh. Cari hasil tambah bagi vektor berikut.
A 41, B kosong negatif 3, C negatif 16. So tambah saja atas, atas, atas. So 4 tambah kosong tambah negatif 1 akan dapat 3. Yang bawah pula 1 tambah negatif 3 tambah 6 akan dapat 4. Inilah hasil tambah vektor A, B, C. Kalau bentuk IJ, okey, kita ada 3I dengan 4I. So tambahlah 3 tambah 4I jadi 7I. And then 2J tambah negatif 5, dia akan jadi negatif 3J. Tolak pun sama. Tengok contoh 18. Cari P tolak Q. So P 7 negatif 1 tolak dengan Q 41. So kalau vektor laju atas tolak atas, bawah tolak bawah. Dapat jawapan 3 negatif 2. Untuk IJ, bentuk IJ, I tolak I, J tolak J. So 2 tolak 3, negatif I tambah negatif 1 tolak 5, negatif 6J. Seterusnya macam mana dengan darab? Darab sebenarnya kita dah buat dalam latihan tugasan yang start tadi tu, kita discuss. Okey, tengok ni. Kalau negatif 3S, so vektor S kita lah negatif 4, 2. So bila kita letak satu pendaraban kat depan vektor S tu negatif 3, maksudnya negatif 3 akan darab dengan dua-dua darab atas dan darab bawah juga. So negatif 3 darab negatif 4 ialah 12, negatif 3 darab 2 negatif 6. Okey, itu kalau bentuk laju. Kalau bentuk IJ, 2R maksudnya 2 darablah dengan 5I tolak 3J. So dia jadi expand macam biasa. Okey. Untuk vektor selari dengan vektor tak selari sama sahaja proses tambah dan tolaknya dan darabnya lah sama sahaja, tak ada yang beza-beza. Okey, tengok gabungan. Maksudnya kalau ada tambah, ada tolak, ada darab, kita nak settlekan yang mana dulu? Kita akan settlekan pendaraban perlu dilakukan terlebih dahulu. Tengok contoh 20. 3P tambah Q tolak 2R. So 3 vektor P 6 negatif 3 tambah vektor Q negatif 45 tolak 2R. So kita darab dulu. Masukkan dulu 3 darab 6 dengan 3 negatif 3. Darab dulu negatif 2 dengan 7, negatif 2 dengan 8. Barulah kita buat tambah tolak. Tambah tolak pula kita ikut daripada depan lah. Depan ke belakang. Okey. So kita nak masuk menyelesaikan masalah yang melibatkan vektor. Okey. Jadi untuk soalan ni, tengok. Suatu zarah bergerak dari titik A 5, 10 dengan vektor halaju 3I tolak J. Jadi tengok ni, titik A berada dekat 5, 10. Jadi vektor A tu OA lah Sebab dia bergerak dari titik, cikgu letak OA. Sebab kenapa cikgu letak OA? Tengok ni 5 dengan 10 ni. 5 dengan 10, jika kita lukis, ibaratnya dia bergerak, dia berada sini 5, sini 10, sini. Okay. So, O ni asalan sini A. Sebab itulah kita boleh wakilkan dia dengan vektor OA. Okay, vektor OA kalau dalam satah kartes, OA dia dari asalan, cikgu kata tadi, kita boleh nilai IJ atau nilai vektor laju dia sama macam kedudukan pada titik koordinat. So kita boleh tulis dia sama ada 5, 10 ataupun 5I tambah 10J. Itulah kedudukan vektor OA. Hal laju dia ialah 3I tolak J. Okay, hal laju selalunya V. V ialah vektor V sebab dia kata vektor hal laju. Guna vektor hal laju, so V kena ada curly kat bawah tu. 3I tolak J. Ataupun kalau dalam bentuk laju, 3 negatif 1. Selepas T saat meninggalkan A, zarah itu berada di titik S dengan keadaan OS sama dengan OA tambah TV. Okey, jadi zarah ni dia bergerak. Okey, kita akan tahu kedudukan dia melalui persamaan ini. Okey, katakanlah kamu nak tahu kedudukan zarah ni selepas 5 saat. So, kamu hanya ganti T ni dengan nombor 5. Selesaikan persamaan belah kanan ni.
kamu akan tahu kedudukan OS tu di mana. Ataupun kamu nak tahu selepas 7 saat, kamu just substitute T dengan 7, selesaikan persamaan ni, kamu akan dapatlah kedudukan zarah tu berada kat mana. Tu maksud persamaan ni. Okay. Jadi, first kali dia suruh cari laju zarah. Okay, cari laju. Kita ada vektor H laju. Bila dia nak cari laju, maksudnya kita kena kira magnitude dia, nilai laju dia. So, sebut saja magnitude, mesti teorem Pythagoras. Okay. So, V ni H laju dia dalam bentuk vektor. Dalam bentuk vektor. Kalau kita nak nilai, maksudnya magnitude. Buat teorem Pythagoras. Negatif 1 kuasa 2 square root. Dapat berapa? 9 tambah 1, 10. Square root 10. Selesai untuk soalan yang ni, cari laju. Sekarang dia nak tahu kedudukan zarah itu selepas 4 saat. Jadi kita akan mula guna persamaan yang diberi. OS, kedudukan zarah, OA tambah TV. Okay. OA kita ada 5, 10. 5, 10. Kedudukan OA dah lah. Ni, ambil daripada sini. Boleh ambil macam mana-mana. Nak ambil vektor laju boleh, IJ pun boleh, mana-mana. Okay, cikgu ambil vektor laju lah. 5, 10 tambah dengan T kita ialah 4 saat lah sebab dia nak tahu selepas 4 saat. Okay. V, vektor ni, vektor H laju dia ialah 3I tolak J. So, di sini cikgu guna vektor laju, maka semua persamaan ni kena guna vektor laju lah. Jadi, 3 negatif 1. Jadi, selesaikan ni. 5 tambah dengan 4 kali 3, 12. So, 5 tambah 12. Tambah mesti atas tambah atas, bawah tambah bawah. 10 tolak 4. Okay. Jadi, kedudukan dia ialah di 17,6. Dia tanya kedudukan kan? Kedudukan. Jawapan kamu 17,6 ni ialah kedudukan dalam bentuk vektor. So, boleh tulis dalam bentuk koordinat lah. Iaitu zarah berada di titik 17,6. Okey. Kemudian, dia tanya, bilakah zarah itu berada di sebelah kanan asalan O? Okey, tengok dekat graf yang cikgu dah lukis separuh ni. Jadi zarah tu dia akan bergerak ke bawah menuju ke kanan asalan O kat sini. Okey. So, kanan asalan O maksudnya titik asalan kat sini, ke kanan dia maksudnya titik ni lah anggaran dia, titik yang berada atas paksi X. Titik yang berada di atas paksi X. Jadi kita tahu bahawa titik yang berada atas paksi X, nilai Y dia, koordinat Y dia kosong. Okay, so kita akan guna info ni untuk membantu kita mencari T. Kenapa nak cari T? Sebab soalan dia bilakah zarah? Waktu, masa, bila. So nak cari T. Guna persamaan yang dibagi ni. OS, guna OS sama dengan OA tambah TV. OA kita guna 5, 10 kedudukan OA tambah T tak tahu sebab T ni yang kita nak cari. Okay. Vektor V, laju V ialah 3, negatif 1. Okay. Kenapa 3, negatif 1? Sebab V ni ialah laju ni. Ambil daripada ni. Vektor laju 3I tolak J. Tapi cikgu buat dalam bentuk laju 3, negatif 1 kat sini. Kenapa OA ni 5, 10? Sebab dia ni daripada awal ni cikgu kata kedudukan dia 5, 10. Okay. Jadi ni persamaan ARM kan. Persamaan ARM untuk mengetahui kedudukan zarah selepas beberapa saat. Jadi bila cikgu tulis dia elok-elok, dia akan jadi 5 tambah 3T. T darab masuk 3. Dan bawah tu 10 tambah T darab negatif 1 jadi tolak. Tolak T. Okey. So inilah persamaan ARM kedudukan zarah setelah setelah T saat. Yang mana atas ni ialah kedudukan dia pada paksi X. Ini ialah kedudukan dia pada paksi Y. Kenapa pula macam tu? Cuba tengok ni.
soalan kata titik A, koordinat 5, 10, kita boleh interpret dia dalam bentuk vektor laju, iaitu kedudukan dia 5, 10. Koordinat X kat atas, koordinat Y kat bawah. So, untuk mengetahui zarah tu berada di mana selepas T saat, maksudnya inilah koordinat X-nya, inilah koordinat Y-nya. Tapi kita tengok kat sini, kita tahu bahawa tadi cikgu dah jelaskan bahawa zarah itu berada di sebelah kanan asalan O, maksudnya Y dia sama dengan kosong. So, ambillah koordinat Y ni samakan dengan kosong. So, 10 tolak T sama dengan kosong, 10 sama dengan T. Jadi maksudnya, apabila zarah berada di sini, masa yang diambil ialah 10 saat. Okey. Boleh tak? Dia nak tanya pasal contoh ni. Tak ada ah? Tak ada cikgu. Okey. Tengoklah TD 8.10. Sebuah kereta mainan berada di titik A -3, -2. So dalam bentuk lajur kita boleh letak dia sebagai -3, -2. Ataupun nak bagi kamu lebih faham, cikgu lukislah. Cikgu sketch. Okey. Sini -3, sini -2, katalah A-nya di sini. Okey, A duduk situ. Kereta itu kemudian digerakkan dengan halaju malar 2I tolak 3J. Halaju malar ni maksudnya kereta tu bergerak dalam halaju yang sama je. Tak laju, tak cepat. 2I tolak 3J sahaja. Per saat. Ni yang cikgu nak tegang kat sini. Menggunakan satah Cartesian ni. 2I tolak 3J cm per saat. Maksudnya, kereta itu digerakkan dengan vektor 2I tolak 3J. Kita tahu 2I tu maksudnya ke kanan 2 kali. Ke kanan 2 unit. 2I kan? I kan nilai dia 1 unit. 2I 2 unit. So maksudnya kereta tu digerakkan 2 unit ke kanan. Negatif 3J maksudnya gerak 3 unit ke bawah. Sebab negatif. Dia duduk kat sini sekarang A tu. Maksudnya dalam masa 1 saat. Per saat ni. Sentimeter S per negatif 1 ni maksudnya dalam 1 saat kereta tu duduk tang A ni dengan pergerakan halaju malar 2I tolak 3J, now dia duduk dekat A prime ni. Lepas tu, 1 saat lagi, kalau contohlah tambah lagi 1 saat, dia bergerak lagi. 2I, 3J. Duduk sini pula. Ni 1 saat lagi. Tapi sekarang dia nak tahu 2.5 saat. Jadi, kita darab sahaja masa tu dengan cara dia bergerak tu dengan halaju malar dia. Sebab kita nak 2.5 saat. 2.5 kali pergerakan dia. Jadi, that's why lah kat sini 2.5 kali darab dengan 2I tolak 3J. Okay, nampak tak? Kalau cikgu buat dalam 2I 3J tu, dia akan jadi macam ni. 2.5 darab dengan halaju dia. 2I tolak 3J. Okay. So, daripada sini, dia akan duduk kat somewhere lah ni kan. Lepas kita kira nanti, kita akan dapatlah kedudukan dia lepas kita darab masuk dalam. Tapi dia nak tahu cari vektor kedudukan kereta. So, kita kena tambah dengan kedudukan asal kereta tu tadi. Sebab kereta tu tadi bukan duduk kat titik asalan. Kalau dia duduk kat titik asalan, tak apalah. Kita kira ni tu dapat jawapan vektor kedudukan dia. Tapi dia mula dekat -3, -2. So, kena tambah dengan -3, -2 tu dia lah -3I tolak 2J. Bendanya jadi macam ni. Ataupun bentuk laju dia akan jadi ni lah. -3, -2 ni lah kedudukan A. Okay, so selesaikan ni macam biasa nah. Darab dulu baru tambah dapat 2, -9.5. Tapi kalau dalam IJ ni kita akan expand dulu 2.5 ni dia akan jadi dia akan jadi -3I tolak 2J tambah 2.5 kali 2 ialah 5I. 2.5 darab -3 ialah -7.5J. So I dengan I, -3I tambah dengan 5I jadi 2I
Negatif 2J tambah dengan negatif 7.5J, dia akan jadi negatif 9.5J. So ini ialah jawapan dalam bentuk IJ dan ini adalah jawapan dalam bentuk vektor laju. Mana-mana pun boleh. Okey. Faham dah ni Hak ni? Faham. Okey. Soalan yang terakhir. Vektor kedudukan bot A T jam selepas meninggalkan pelabuhan O ialah T30.15. Okey, maksud T30.15 ni ialah selepas beberapa jam bot A tu berlepas, kalau kita nak tahu kedudukan dia kat mana. Contohlah kita nak tahu kedudukan bot A ni selepas 2 jam. So kita akan gunakan persamaan ni, masukkan T dengan 2, dapat nilai. So nilai itulah kedudukan bot A. Itu yang pertama. Manakala vektor kedudukan bot B ialah 55 tambah T 10-10. Okey. Jadi maksudnya kat sini, contohlah kita nak tahu kedudukan vektor bot B selepas 3 jam katakan ya. So masukkan T dengan 3, kira-kira kita akan dapatlah vektor kedudukan bot B. Tapi kenapa macam lain ya? Bot A ni dia macam simple je, yang ni siap ada plus. Sebab bot A ni dia start daripada asalan lah ni. Yang ni dia start daripada 55. Dia punya starting titik bot B tu dia duduk dekat koordinat 55. Tapi bot A ni starting dia duduk dekat 00. That's why lah dia jadi macam ni je. Okey. Tentukan hal laju bot A dan bot B. Okey. Untuk hal laju, cikgu nak kita flashback balik. Okey. Nampak tak kes kereta tadi? Hal laju 2I tolak 3J. Kalau dalam persamaan, dia duduk dekat belakang ni. Ni ialah T dia kan. 2.5 saat ialah T. Ini ialah hal laju. Pergerakan dia. Berapa kali pergerakan dia. So, untuk formula persamaan ni pun kita boleh nampak lah. Untuk bot A, hal laju dia ialah sebenarnya 30-15. Okay. Duduk di belakang T. Dan B ialah 10-10. Itulah jawapan untuk hal laju bot A dan hal laju bot B. Soalan yang kedua, adakah kedua-dua bot itu dapat bertembung? So kita tengok macam mana cara nak selesaikan soalan ini. Okey, kedua-dua bot hanya boleh bertembung jika vektor kedudukan sama pada waktu T yang sama. Maksudnya, kalau dua-dua sama dapat nilai T-nya, maka samalah dia bertembung. Okey, jadi OA, kedudukan OA, okey, inilah kedudukan OA setelah beberapa T. Formula ni daripada persamaan ni juga T 30-15 cuma dia masuk T ke dalam. T darab dalam dekat 30 dan T darab 15. Dapatlah 30T dengan 15T. OB pun diselesaikan 50 tambah 10T. Bawah ni pula 5 tambah 10T. Okay, jadi ini ialah kedudukan A setelah T jam. Yang ni pula kedudukan B setelah T jam. Now kita nak cari nilai T. Kita samakan koordinat X untuk A, samakan dengan koordinat X untuk bot B. Bila kita samakan, kita dapat T 5/2 jam. Untuk koordinat YA pun kita samakan dengan koordinat YB, kita dapat 1 jam. Jadi nampak tak masa tidak sama. So oleh sebab nilai T adalah tidak sama, maka bot A dan bot B tidak akan bertembung. Katakanlah dua-dua sama. Contoh sini bila kita kira ni dapat 1 jam, hak atas ni pun 1 jam. Jadi maksudnya pada waktu 1 jam, kedudukan mereka ni sama. OA dapat sama dengan OB. So maksudnya dia akan bertembung lah kedudukan yang sama. Faham tak? Boleh ni?